Aduh. Pening lah. Macam mana nak settlekan benda ni? Hai, Ellie. Cikgu. Kenapa ni dilema sangat? Tak ada. Ni sekarang ni borang BE ni. Okey. Saya tak tahu macam mana nak isi borang ni, cikgu. Lepas tu macam mana saya nak uruskan dengan risit-risit ni lagi. Saya dah pening ni, cikgu. Tolonglah macam mana ni. Ellie tengah buat taksiran cukai Okey, tak apa. Ellie, nanti cikgu boleh tolong Ellie untuk kita sama-sama tengok apa yang ada dalam borang taksiran tersebut. Boleh? Okey. Okey. Didik TV KPM. Kembali di Teroka di Didik TV KPM bersama Kak Ellie Arifin. Assalamualaikum adik-adik sedang menonton sekarang ini. Bersama cikgu adalah bersama Kak Ellie adalah Cikgu Sangita. Dan juga kita ada murid-murid dari Sekolah Menengah Kebahasaan Raja Ali Kuala Lumpur. Betul. Itu untuk tingkatan? Tingkatan 5. Baik, hari ini kita akan belajar subjek matematik pengguna tentang pencukaian. Percukaian. Pencukaian. Baiklah, sebelum itu Kak Ellie nak ingatkan untuk adik-adik menjaga SOP, penjarakan fizikal, sosial 1 meter, kerap sadia cuci tangan, tangan dan memakai pelitup muka setiap kali keluar dari rumah. Saya akan sanitize tangan saya dulu. Okey, boleh. Selepas tu cikgu punya turn. Boleh? Okey, boleh. Baik. Okey, silakan cikgu. Okey, terima kasih. Okey, kemudian kita boleh buka kita punya pelitup muka ni dan kita simpan di dalam bekas untuk menjaga kebersihan. Betul. Mengelakkan daripada kemunculan benda-benda asing yang tidak diingini. Okey. Baik, cikgu. Untuk subjek kita hari ini, mungkin cikgu boleh kongsikan sedikit tentang kepentingan pencukaian. Okey, alright. So, hari ini motif kita berada di sini adalah kita akan belajar mengenai percukaian. Okey. Tapi sebelum kita belajar mengenai percukaian, kita kena tahu tujuan percukaian tersebut. Okey. Kenapa kita kena belajar pasal percukaian ini dan kenapa percukaian dimasukkan ke dalam silibus tingkatan 5 sebab yang ini silibus baru. Ini silibus baru, silibus KSSM. Dalam silibus sebelum ni yang kita pernah belajar, Ellie dengan saya, tak pernah pun saya belajar percukaian dalam matematik. Kan? Budak-budak zaman sekarang banyak hutang ke? Kena bayar cukai ni. So, lepas itu, lepas kita belajar apa tujuan percukaian, kita juga akan belajar beberapa jenis cukai. Okey. So, kita akan belajar cukai pendapatan, cukai jalan, cukai tanah, apa itu semua. Wow, advance diorang sekarang, betul, cikgu. Kan? Baik, dan sebelum terlambat, saya nak ucapkan selamat Hari Guru kepada Terima cikgu. kasih dan selamat Hari Raya pada Ellie. Terima kasih, cikgu. Dan sempena dengan kempen Hari Guru, kerajaan menjalankan kempen #Terima Kasih Cikgu. Dan kita menerima banyak sangat kad ucapan Hari Guru daripada semua murid-murid di seluruh Malaysia. Betul. Jadi saya nak cikgu bacakan e-card. Okey. Kiriman daripada murid-murid kita. Okey. Okey, jom Boleh. kita saksikan e-card tersebut. Alright. Tapi sebenarnya kita itu antara dua pilihan. Ada e-card dan juga physical card. Okey, boleh. Jadi physical card dekat bawah. Cikgu boleh ambil kan? Box tu. Cikgu pilih dan cikgu boleh pass dekat saya. Okey, saya pilih. So, kita pilih. Yang ni bling-bling nampak. Cantik. Terima kasih, cikgu. Selamat Hari Guru. Ini dia. Okey, ini daripada wow, diorang ada pertandingan reka cipta kad ucapan Hari Guru. Ini daripada adik Airil Ashraf bin Arifin. Adik-beradik saya ke ni? Daripada sekolah tingkatan 4 Termizi, Sekolah Menengah Kebangsaan Kompleks Seberang Takir. Terengganu. Ini daripada Terengganu ni. Okey. Terima kasih cikgu kerana telah memberi tunjuk ajar kepada saya. Jasamu tidak dapat dilupakan. Pengorbananmu amat dihargai. #Terima kasih cikgu. Ada manik-manik siap ni. Terima kasih adik Airil Ashraf bin Arifin. Semua A. Semua 3A. Baiklah, okey. Kita nak rehat seketika cikgu. Okey, boleh? Okey, sekejap lagi kita belajar tentang pencukaian. So jangan ke mana-mana, teruskan menonton Teroka di Didik TV KPM. Didik TV KPM.
Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali diteroka di Didik TV KPM bersama Kak Eli dan juga Cikgu Sangita. Kenapa kita gelak-gelak? Sebab ada sesuatu yang menarik yang berlaku di dalam talian ni. So betul. kita nak kenalkan murid-murid kita dalam talian. Semuanya comel-comel ni. Aduhai, Cikgu mungkin boleh kenalkan Cikgu? Okey, boleh. Siapa yang nak mula dulu? Mungkin kita bagi Alia sebab tadi masa kita orang lihat dekat skrin ni, Alia nampak macam duduk dalam satu kotak. Bawah katil ke tu? Macam bawah Lepas tu katil. macam dia nyanyi pula. Betul. Jadi, Alia boleh perkenalkan diri Alia dulu? Boleh. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nurul Alia Maisara. Boleh panggil saya Maisara. 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 Baiklah. Seterusnya Cikgu? Alright, seterusnya saya pilih Ashikin. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Ashkin binti Jaafar. Boleh panggil saya Ash. Ash. Okey, alright. Okey. Jadi, seterusnya kita ambil Amira. Hai dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Amira Syakira binti Abdul Taha. Boleh panggil Amira. Baik. Dan Okey. yang terakhir yang pakai spek. Bunga yang memakai kacamata. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Mirza Batrisha. Boleh panggil saya Mirza. Mirza, okey. Ini adalah murid cikgu tingkatan 5. Betul, semua di tingkatan 5. Calon-calon SPM ni. Betul, calon-calon SPM. Daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Raja Ali Kuala Lumpur. Kuala Lumpur, betul. Baiklah, okey Okey. cikgu. Kita nak mulakan pembelajaran kita tentang apa ni cikgu? Okey, so first slot kita akan buat tujuan. Okey. Tujuan percukaian tersebut sebab saya rasa sebelum kita masuk kepada apa cukai pendapatan, Okey. apa itu cukai jalan, kita kena tahu kenapa kita kena bayar cukai. Mungkin pelajar di luar sana anda belum lagi membayar cukai. Tapi bila anda dah already start bekerja, okay, anda dah already dapat duit, dah dapat gaji, anda kena bayar cukai. Dan kenapa anda perlu bayar cukai? Jadi sebelum cikgu bagi tahu kenapa tujuannya, apa kata kita dengar daripada rakan anda sendiri. Ada 4 orang di sini, ada 4 tujuan cukai tersebut. Kita dengar satu persatu Boleh, daripada silakan, mereka. cikgu. Okey, jadi siapa yang bertuah yang ingin menyatakan tujuan Siapa percukaian yang itu? pertama dulu nak cakap? Saya Cikgu Amira. Okey, silakan. jom. Okay. Tujuan cukai dibayar ialah sebagai sumber pendapatan kerajaan seperti membiayai pembangunan negara, projek pembangunan negara. Itu dia sumber pendapatan negara. Itu yang pertama. Yang kedua, Yang kedua, siapa? siapa lagi? Saya. Okey, Okey, silakan. Selain itu, menjadi alat pelaksanaan polisi kerajaan. Sebagai contoh, untuk mendapatkan pelepasan bagi rawatan perubatan ibu bapa untuk mewujudkan masyarakat yang penyayang. Alright, baik. Okey, alright. Dan yang ketiga? Ketiga pula. Siapa nak? Saya. Okey. Okey. Tujuan percukaian ialah sebagai kawalan penjualan barangan atau perkhidmatan supaya rakyat dapat mengurangkan pembelian barangan atau perkhidmatan yang tertentu. Baik. Eli pernah dengar perkataan SST, GST? Pernah cikgu. Takkanlah tak pernah dengan SST, GST. Kan, tu. SST, GST. Itu juga kenapa kita perlu bayar cukai, tujuan percukaian tersebut. Okey? Alright, dan Okey. yang keempat, yang terakhir. Saya Maisara. Alia. Alia. Sarah. Selain daripada apa yang rakan-rakan saya nyatakan, tujuan keempat cukai perlu dibayar adalah alat kewangan untuk menstabilkan ekonomi. Itu dia. Jadi kita kena stabilkan ekonomi untuk kesejahteraan negara. Secara menyeluruh adalah untuk kesejahteraan negara kita. Baiklah. Sebab tu kita kena bayar cukai. Okey. Kita kan duduk kat negara. Betul. Betul. Okey, baik. Seterusnya cikgu. Okey, sekarang kita dah mengenali apa itu cukai. Okey, sekarang kita ke cukai yang pertama yang kita akan belajar iaitu cukai pendapatan. Cukai yang saya rasa paling famous di Malaysia. Paling betul. famous. Dan dalam bahasa Inggeris, income tax. Income tax. Income tax dalam bahasa Inggeris. Jadi,
kalau anda dah already start bekerja macam cikgu, cikgu akan membuat taksiran sendiri macam Kak Ellie buat tadi. Okey. Kak Ellie pening-pening tadi, pegang satu borang. Borang itu adalah borang yang boleh anda nampak di depan sini. Okey, ini adalah contoh borang tersebut. alright. Ini contoh hard copy. Baik, ini hard copy dan kita Betul. ada video juga cikgu. Ya, betul. Dan video tu anda boleh lihat. Yang soft copy tu boleh didapat di mana? Baik. Jom kita saksikan video dulu. Boleh? Boleh? Jom. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Itu adalah video tentang cukai pendapatan. Betul. Okey. Sedikit mengenai cukai pendapatan, pihak yang bertanggungjawab mengumpul cukai pendapatan tersebut iaitu Lembaga Hasil Dalam Negeri, LHDN. Okey, jadi apa itu cukai pendapatan? Jadi, mungkin kita boleh tanya pelajar kita. Boleh? Salah seorang daripada anda mungkin boleh jawab soalan cikgu. Apa itu cukai pendapatan? Saya cikgu Okey, silakan Ashikin. Ashikin. Cukai pendapatan merupakan cukai yang dikenakan atas pendapatan yang diperoleh oleh seseorang individu yang bergaji atau sebuah syarikat yang beroperasi di Malaysia. Setiap individu yang bergaji dan syarikat yang memperoleh keuntungan perlu mendaftar sebagai pembayar cukai. Itu dia. Baik. Individu yang bergaji. Itu adalah keyword. Individu bergaji dan juga syarikat. Perlu membayar cukai pendapatan tersebut. Alright. Okey, dan bila kita sebut pasal cukai pendapatan, ada beberapa perkara yang perlu kita ambil kira. Okey. Tapi hari ini kita akan kita akan perkenalkan perkataan tersebut sahaja. Okey. Apakah maksud perkataan itu? Pengiraan itu anda boleh belajar dalam kelas nanti. Okey, jadi perkataan itu. Kita ada beberapa perkataan. Jadi siapa yang boleh beritahu cikgu? Apakah perkataan yang boleh dikaitkan dengan cukai pendapatan? Saya, Maisara. Okey, silakan Maisara. Pendapatan contohnya gaji, pelepasan, pengecualian, potongan dan juga rebate. Itu dia. Itu adalah beberapa perkataan. Okey, Ellie pernah dengar zakat fitrah? Pernah. Kita pernah bayar pun zakat fitrah. Pernah bayar. Jadi itu pun Ellie boleh submit dalam claim nanti. Bila buat Kiranya claim income tax. boleh memilih antara income tax ataupun zakat. Betul? Bukan, dia sebenarnya zakat itu boleh dimasukkan dalam income tax tu. Boleh Okey. dimasukkan. Nanti kita Baik. boleh dapat rebate ataupun pelepasan. Okey, faham. Okey. Alright. Sekarang, tadi Kak Ellie, Kak Ellie dia ada pegang borang itu. borang Kak Ellie kena isi borang itu sendiri. Jadi itu proses itu yang dinamakan sebagai sistem taksiran sendiri. Okey. Sistem taksiran sendiri adalah apa yang kita buat. Okey. Lepas tu kita boleh tengok ada banyak resit. Kalau anda pernah beli insurans, polisi insurans tersebut, zakat fitrah, resit zakat tersebut, semua itu kita kena simpan. Jadi, sistem taksiran sendiri. Apa sebenarnya maksud sistem taksiran tu? Jadi, siapa yang boleh beritahu cikgu? Apa maksudnya? Saya cikgu. Okey, silakan. Maksud taksiran sendiri ialah pembayar cukai perlu membuat sendiri pengiraan cukai dan taksiran harus dilakukan setahun sebelum seperti taksiran 2020 dilakukan pada 2021. Betul. Macam tahun ini saya membuat taksiran saya sendiri secara online. Dan taksiran saya ialah saya buat untuk tahun yang lepas. 2020. So bagi untuk tahun ni 2021 sebab belum berakhir lagi. Jadi saya akan buat pada tahun depan. Itu dia. Okey. Ellie tahu tak resit-resit, polisi semua untuk berapa lama Ellie kena simpan? Setahun? Setahun? Okey, mungkin kita boleh tanya pelajar kita. Boleh. Adakah setahun kita kena simpan resit kita? Siapa yang boleh jawab? Saya cikgu. Okey, silakan Mirza. Segala resit-resit kita perlu simpan selama 7 tahun.
Betul, untuk 7 tahun. Tapi kan cikgu, riset-riset senang hilang kan tulisan dia. Betul. Jadi saya ada satu suggestion, cadangan. Okey. Risit-risit tersebut Ellie boleh lekat atas keping kertas A4 dan laminate. Ya, dan laminate. Dan laminate risit tersebut kita boleh letak dalam fail, bagi dia cantik. Jadi tak senanglah risit itu untuk kabur ataupun untuk hilang. Okey, faham. Okey. Jadi Mirza, sebab Mirza menjawab soalan saya tadi, cikgu ada satu lagi soalan untuk Mirza. Bayaran cukai itu, kita nak bayar cukai tersebut. Bagaimana kita boleh bayar cukai tersebut? Kita boleh bayarnya dekat lembaga hasil dalam negeri, HBN ataupun melalui potongan cukai bulanan, PCB. I see. Itu dia. Macam saya sendiri, cukai saya bukan saya bayar, tapi potongan daripada gaji saya. Setiap bulan. Setiap bulan. Itu yang disebut sebagai potongan cukai bulanan. Jadi kita sudah pun mengenali apa itu cukai pendapatan, sistem taksiran sendiri. Tapi ada setengah pihak yang tidak membayar cukai. Mereka mengelak daripada membayar cukai tersebut. Jadi pihak tersebut boleh disabitkan dengan hukuman, boleh dikenakan dengan tindakan tata tertib. Tapi ada beberapa situasi yang boleh menyebabkan hukuman itu diberi. Jadi apakah situasi tersebut? Jadi siapa boleh jawab soalan cikgu? Ada 4 situasi yang boleh anda disabitkan hukuman. Saya cikgu. Okey, silakan. Situasi yang menyebabkan seseorang itu dikenakan hukuman ialah seperti tidak memaklumkan layak dikenakan cukai, tidak melapor pendapatan sebenar, memberi maklumat tidak tepat dan sengaja mengelak cukai. Itu dia. Beberapa situasi tersebut. Dan kalau kita lihat di skrin sekarang, kita lihat Cikgu boleh ke sana pun boleh, boleh. Cikgu nak mengajar ataupun kat sini pun boleh. Saya nak tunjuk. Okey, boleh. Alright. So kalau kita lihat dekat skrin, ini adalah contoh hukuman. Bukan contoh, ini memang betul-betul. Ini memang betul. Hukuman dan juga akta perundangan yang boleh anda disabitkan. Okey. Dan kalau kita lihat hukuman tersebut denda, penjara ataupun penalti. Kita ada penalti. Penalti pun 200%. Kita ada 300% daripada cukai tersebut. 300%? 300% daripada cukai itu. Jadi tolonglah bayar cukai. Sebab itulah kadang-kadang sampai kita dengar orang bila tak bayar cukai, dia punya cukai tax tu sampai kena beratus ribu. Betul. Sebabkan 300%. Ya, atas betul. Cukai terkurang lapor. Jadi kena amanah, kena jujur. Betul. Bila anda melaporkan cukai anda tersebut. Dan sekarang untuk tahun ini bila saya sendiri buat cukai, saya sedang submit cukai, ada banyak pelepasan yang kita boleh dapat untuk tahun ini. Jadi ambillah peluang itu dan buatlah cukai. Sistem Antara taksiran pelepasan ni cikgu? Antara pelepasannya adalah seperti rawatan. Rawatan ialah yang paling famous. Rawatan bagi ibu bapa. Rawatan ibu bapa, rawatan kita sendiri. Semua boleh diberi pelepasan. Faham. Baiklah. Kita nak rehat sekejap, cikgu? Okey, boleh. Okey. Alright. Kita kembali selepas ini tentang percukaian. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan menonton Teroka di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali di Teroka di Didik TV KPM bersama Kak Eli, Cikgu Sanggita dan juga murid-murid dari Sekolah Menengah Kebangsaan Raja Ali. Baiklah, kita nak sambung tentang cukai kita ni. Saya berpeluh-peluh dengan pasal cukai. Sebaik saya bayar cukai, cikgu. Betul. Okey. Bermaksud Ellie adalah seorang warga negara yang sangat jujur. Amin. Okey. Alright. Jadi, kita akan teruskan dengan cukai kita. Tapi sebelum itu, ada 2 benda di depan saya. Ada 2 objek. Saya nak tunjukkan yang pertama ni. Okey, yang pertama saya tahulah. Yang kedua ni ajak kita tanya simbolik apa. Okey, yang pertama tu apa? Yang pertama tu baru saya nak tanya Ellie. Ellie pernah lihat benda ni?
Takkanlah tak pernah lihat cikgu. Tiap-tiap tahun saya tengok benda Tiap-tiap tahun. Okey. Bertukar-tukar dia. Bagus. Ellie boleh sebut perkataan tiap-tiap tahun bermaksud Ellie memang bayar cukai jalan setiap tahun. Kalau tak memang bergerak bertanggungjawab. Betul? okey. Betul. Okey. So ini adalah cukai jalan. Okey. Dan yang ini pula Ini simbolik apa ni cikgu? okey, sebenarnya yang ini adalah tanaman. Okey. Ini adalah tanaman di atas sebidang tanah. Ni tanah lah ni. Ni tanah lah. Jadi agak-agaknya nama cukai ni cukai apa? Cukai tanah lah. Bagus. Yeay. Ni cukai tanah. Ya, betul. Jadi ini ialah untuk cukai tanah Okey. dan ini pula ialah untuk cukai jalan. Itulah kedua-duanya yang akan kita bincangkan pada hari ini. Okey, tapi sebelum tu kita kena tahu apa itu definisi cukai jalan. Jadi siapa yang boleh beritahu cikgu definisi bagi cukai jalan tersebut? Maisara. Okey, silakan Maisara. Cukai jalan ialah cukai yang dikenakan terhadap pengguna jalan raya yang memiliki kenderaan seperti motosikal dan juga kereta. Itu dia. Yang mempunyai kenderaan. Okey, yang mempunyai kenderaan kita menggunakan jalan raya. Jadi kita kena bayar cukai jalan. Okey. Apa kata cukai tanah? Cukai tanah ini adalah maksudnya ialah apa? Jadi siapa yang boleh beritahu cikgu? Apakah maksud cukai tanah pula? Saya cikgu. Okey, silakan. Cukai tanah ialah cukai yang dikenakan kepada pemilik tanah pertanian, tanah perusahaan dan juga tanah bangunan. Okey, bagus. Tanah perusahaan seperti gudang. Gudang semua tu tanah perusahaan seperti tanaman. Semua mereka kena bayar cukai tanah. Okey, tapi Ellie, sebelum kita bincang secara terperinci dengan dua-dua ni, apa kata kita tengok video? Okey, boleh ada video cikgu? Ada video. Kita tengok video mengenai cukai jalan dan juga cukai tanah. Didik TV KPM. Sekarang zaman teknologi, semua kat ujung jari. Kalau macam tu, Leha boleh tolong ajarkan abang? Boleh? Nah, Leha tunjukkan. Abang boleh je buat semakan di laman si Sawang ni. Ataupun abang boleh SMS ke My SMS 15888. Oh, senang aja. Eloklah Man, kalau nak bayar, kita kenalah jadi penduduk negeri Selangor bertanggungjawab. Hasil rakyat untuk rakyat. Barulah membangunkan bangsa, memakmurkan negeri. Tenang. Ya. Betul tu, Mak Senah saya sokong saja. Didik TV KPM. Amboi, bergetar telah rusuk tengok Abang Remy Ishak kat situ. Baiklah, itu adalah video berkenaan dengan cukai tanah dan juga cukai jalan. Betul. Okey, cikgu, selepas ini kita nak belajar tentang apa? Okey, jadi sekarang kita akan lihat satu persatu secara terperinci mengenai cukai jalan. Kita start dengan cukai jalan, lepas tu kita akan ke cukai tanah. Boleh. Okey. Jadi tadi dalam video tadi yang telah anda tonton, itu adalah laman Sesawang JPJ. Sekarang anda boleh bayar secara online dan sekarang musim COVID. Jadi duduklah di rumah. Kalau nak renew Rotex, bolehlah buat secara online. Okey, tapi sekarang mari kita dengar pengalaman. Mungkin salah seorang daripada pelajar kita yang berada di sini mempunyai pengalaman dengan kenderaan ataupun mereka memiliki kenderaan tersebut. Tapi mereka baru form 5, cikgu. Kita cuba tanya siapa yang ada kenderaan? Siapa? Saya cikgu. Ashikin ada apa? Kenderaan apa? Motosikal. Motosikal. Sebab lesen motosikal boleh diambil pada umur 16 tahun. Ya, dia tak empat. Okey. Alright, Ashikin. Bagi motosikal tersebut, cukai jalan, Ashikin akan bayar ke? Tak, selalunya mak yang akan bayar. Tapi saya akan renew Rotex. Okey, renew Rotex tersebut. Okey, mungkin Ashikin boleh beritahu cikgu pengalaman Ashikin mengenai renew Rotex tersebut?
Okey, kalau kita nak renew road tax tu, dia akan tanya kita jangka masa yang kita nak, sama ada 3 bulan atau 6 bulan. Saya selalu pilih 6 bulan lah, dan bayarannya hanya RM6 untuk 6 bulan, RM3 untuk 3 bulan. Itu tidak termasuk insurans? Itu tidak termasuk insurans. Betul. Tak termasuk insurans. Tidak termasuk insurans. Okey, jadi Ashikin, actually saya ada satu lagi soalan. Selalunya renew road tax tu di mana? Saya selalu renew dekat pejabat pos. Kita boleh juga renew di pejabat pos. Okey. Jadi itu adalah sedikit sebanyak pengalaman daripada rakan anda yang memiliki kenderaan. Macam cikgu sendiri, Kak Ellie sendiri, kami ada kenderaan kereta. Jadi kami selalu akan renew road tax kami setiap tahun. Betul. Setiap tahun. Kalau kami tidak renew, then kenderaan tak boleh bergerak. Tak boleh bergerak di jalan raya. Kami akan dikenakan saman nanti. Cikgu, saya nak tanya, kalau macam kita renew road tax sahaja tanpa renew insurans, bolehlah macam tu? Boleh, tapi tiada perlindungan. Insurans lah. Tiada perlindungan insurans. Kalau kata kita renew road tax saja tanpa renew insurans, lepas lama tu baru kita renew insurans pula. Boleh ke? Kalau tak silap saya boleh, tapi kena tanya syarikat insurans. Kadang-kadang mereka tak terima. Tidak terima. Mereka tidak terima bila kita renew insurans tu lambat daripada berasingan. Lambat ataupun berasingan daripada kita renew road tax. Okey, faham. Baik, seterusnya cikgu. Jadi, cukai jalan ini, pihak yang bertanggungjawab untuk cukai jalan adalah Jabatan Pengangkutan Jalan, iaitu JPJ. Okey, sekarang seperti mana yang kita tahu daripada cukai pendapatan, ada hukuman yang boleh dikenakan. Okey, kalau kita tak bayar cukai pendapatan, sama juga dengan cukai jalan. Jadi ada satu situasi di mana kita boleh dikenakan tindakan tata tertib. Jadi apakah situasi itu yang boleh dikenakan? Siapa yang boleh jawab? Saya cikgu. Okey, silakan. Antaranya menggunakan kenderaan tanpa membayar cukai jalan yang sah. Betul. Tanpa membayar cukai jalan dan juga menggunakan kenderaan, cukai jalan pun tidak sah. Ada yang mungkin dia ciplak. Kita sebut perkataan ciplak kan. Ada ciplak cukai jalan tersebut. Jadi kita tak boleh. Kita kena jujur. Dan selalunya kalau kita diberhentikan oleh polis, polis boleh scan kita punya cukai jalan tersebut. Dan mereka boleh ketahui sama ada sah atau tidak. Jadi kalau kita lihat di skrin, ini adalah hukuman yang boleh dikenakan jika anda disabitkan dengan kesalahan tersebut. Hukuman tersebut adalah didenda. Didenda tidak melebihi RM2,000. Tapi mungkin untuk setengah pihak mereka akan ingat RM2,000 sahaja kan. Tapi kalau ini berlanjutan, nanti kereta kita boleh ditarik. Kereta itu tidak boleh dipandu di atas jalan raya nanti. Faham. Jadi itu adalah sedikit sebanyak mengenai cukai jalan. Alright, sekarang kita dah bincang pasal cukai jalan. Mari kita bincang pasal cukai tanah pula. Tanah lah yang ini tanah. Yang ini tanah. Jadi siapa yang boleh beritahu cikgu apa yang akan berlaku kalau kita mengelak daripada membayar cukai tanah tersebut? Sangkut tu. Siapa yang sangkut tu? Alia siapa yang Masara. Siapa nak jawab? Siapa cikgu pilih kot siapa yang nak jawab ataupun cikgu boleh terangkan sendiri? Alright. Jadi Alia nak jawab ke? Alia sangkut-sangkut saya rasa. Alia sangkut-sangkut. Boleh. Jadi ada satu, ada sebenarnya dua. Ada dua situasi di mana anda boleh disabitkan hukuman. Anda boleh diberikan hukuman iaitu bayaran cukai tidak dijelaskan. Tidak dijelaskan dalam tempoh yang ditetapkan. Ataupun lepas diberi notis pun masih tidak menjelaskan cukai tanah tersebut. Masih gagal menjelaskan dan anda boleh mendapat hukuman. Mungkin salah seorang daripada anda boleh memberitahu cikgu siapa yang bertanggungjawab dalam mengumpul cukai tanah tersebut. Ada tak sesiapa yang boleh beritahu cikgu? Saya cikgu. Silakan Amira. Siapa yang bertanggungjawab? Pihak yang bertanggungjawab untuk mengutip cukai tanah ialah pihak berkuasa negeri iaitu Pejabat Tanah dan Galian.
Pejabat tanah dan galian. Kalau kita lihat di setiap negeri ada satu pejabat tanah dan galian. Jadi itulah sedikit sebanyak mengenai cukai jalan dan cukai tanah. Baiklah. Okey. Seterusnya cikgu, kita nak itu kepentingan dan kesan kita telah terangkan. Betul? Okey. Jadi kita nak rehat seketika? Boleh? Okey. Boleh? Kita rehat seketika. Selepas ini kita ada cerita, kita ada kuis. Ya, betul. Boleh. Bersama dengan murid-murid yang comel dan cantik ini. Jadi teruskan menonton Teroka di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali di Teroka Didik TV KPM. Bersama Kak Eli dan juga Cikgu Sanggita. Kita cerita tentang matematik pengguna percukaian. Percukaian. Tadi kita ada cakap pasal kuis. Terbeliak biji mata budak-budak terkejut. Betul. Baik cikgu, tapi kuis kita tetap berjalan. Boleh. Persiapan untuk mereka nak menghadapi SPM tahun ni nanti. Boleh. So mungkin cikgu boleh mulakan soalan pertama untuk murid-murid daripada Sekolah Menengah Kebahasaan Raja Ali ni. Dah standby ke? Kalau standby tunjuk thumbs up. Okey. Lambat. Nervous. Okey, alright. Jadi, cikgu ingin tanya soalan yang pertama. Okey, nyatakan dua tujuan kenapa kita perlu bayar cukai. Siapa yang boleh jawab? Dua tujuan. Okey, tu. Saya cikgu. Okey, silakan Ashikin. Okey, tujuan kita nak bayar cukai yang pertama ialah sebagai alat pelaksanaan polisi kerajaan. Yang kedua sebagai alat kewangan untuk menstabilkan ekonomi. Betul. Pandai. Jadi cikgu beri Ashikin 6 markah. Wow, 6 markah. 6 markah banyak tu Ashikin. Okey, alright. Soalan cikgu yang kedua. Okey, dalam cukai pendapatan ada beberapa perkataan yang kita boleh kaitkan dengan cukai pendapatan tersebut. Tapi kita tidak bincang pengiraan dia pada hari ini. Hanya perkataan sahaja kita diperkenalkan. Jadi apakah perkataan tersebut? Siapa boleh jawab? Saya. Okey, boleh. Saya. Saya. Pendapatan, pelepasan, potongan, pengecualian dan juga rebate. Bagus Alia. Sebab tadi saya rasa saya tanya soalan tu, Alia yang jawab soalan tu. So sekarang saya tanya kuis, Alia juga yang jawab soalan tu. Okey, alright. Cikgu nak tanya soalan yang ketiga pula. Okey, soalan yang ketiga adalah soalan apakah jenis cukai yang telah kita bincang pada hari ini? Saya juga. Okey. Cukai pendapatan, cukai jalan dan cukai tanah. Cukai jalan dan juga cukai tanah. Okey, boleh. Pandai. Okey, Eli boleh satu lagi soalan ke? Boleh, cikgu. Boleh. Silakan. Okey, alright. Okey, satu lagi soalan. Okey, dalam cukai pendapatan, kita kena isi sendiri borang tersebut. Okey, proses tersebut dipanggil sebagai sistem ... Apa nama sistem tersebut? Siapa boleh beri saya? Saya jawab cikgu. Okey, silakan. Sistem taksiran sendiri. Bagus, sistem taksiran sendiri. Dah lepas ni habis sekolah, dah start kerja, dah boleh isi borang cukai sendiri dah. Dah boleh isi borang cukai sendiri. Okey. Cikgu bagi satu lagi soalan bonus. Siapa yang cepat boleh jawab, dia boleh terus angkat tangan. Alright, boleh. Sekarang ialah soalan bonusnya adalah namakan pihak yang bertanggungjawab mengumpul cukai tanah. Siapa tu? Siapa? Okey, silakan. Amira. Okey, silakan. Pihak berkuasa negeri iaitu pejabat tanah dan galian. Bagus. Pandai. Okey, cikgu. Alright. Nampaknya kita dah menguji IQ murid-murid cikgu ni. Memang kita dah, mungkin cikgu dah tak risaulah sebab mereka dah bersedia nak jawab soalan SPM lepas ni. Betul. Okey, dan cikgu mungkin boleh bagi tahu mereka untuk kongsikan rumusan terhadap pembelajaran kita hari ini. Alright, jadi sebelum cikgu kongsikan
kongsikan rumusan cikgu sendiri. Okey. Apa kata cikgu dengar sedikit rumusan short and sweet daripada anda berempat. Boleh? Jadi siapa yang boleh beri saya rumusan tentang pembelajaran kita pada hari ini? Apa yang anda dapat? Saya cikgu. Okey, silakan. Okay, hari ini saya telah mengetahui tujuan kenapa kita perlu membayar cukai. Antaranya untuk untuk menjadikan sebuah pendapatan negara. I see. Okey. Apa kata orang lain pula? Rakan anda yang lain yang boleh memberi rumusan secara pendek. Apa yang anda belajar pada hari ini? Siapa yang ingin? Okey, silakan. Sarah. Saya telah pun belajar tentang kesan apabila seseorang itu mengelak daripada membayar cukai. Bagus. Jadi kita ada beberapa tindakan yang boleh diambil. Antaranya dihukum penjara, kita boleh dibayar denda, penalti. Penalti yang 100%, 200%. Jadi 300%. Ya, betul 300%. Bagus. Kak Ellie pun ada belajar sesuatu pada betul. hari ini. Dah tahu, dah hafal dah. Ya, betul. Okey. Okey. Jadi satu lagi rumusan. Siapa yang boleh beri saya? Dua lagi kot, cikgu. Okey, dua lagi. Okey, boleh. Saya, cikgu. Okey, boleh. Saya dapat tahu yang cukai pendapatan ni dikenakan kepada individu yang bergaji dan syarikat yang memperoleh keuntungan. Kedua-dua pihak ni perlu mendaftar sebagai pembayar cukai. Betul. Itu adalah sesuatu yang tepat. Okey. Kita kena berdaftar sebagai seorang pembayar cukai. Kalau kita tidak daftar sebagai seorang pembayar cukai, kita boleh dikenakan penalti nanti. Jadi tolong bila anda dah rasa anda dah boleh bayar cukai, pergi daftar dan dapatkan nombor cukai anda di Lembaga Hasil Dalam Negeri. LHDN. Okey, Yang alright. terakhir, Yang terakhir, murid kita siapa yang belum bagi tahu? Betul? Kongsikan lagi tu. Semua saya dapat mempelajari cukai-cukai yang wajib dibayar seperti let's say road tax dan sebagainya lah yang kita belajar tadi. Bagus. Jadi Amira pun telah mengenali perkataan road tax. Road tax tersebut. Kita selalu dengar perkataan road tax. Road tax tu apa sebenarnya? Apa tu kan? Road tax. Road tax. Cukai jalan. Tapi kita sebut road tax. Road tax kan? Laju-laju. Laju-laju. Baik, itu daripada rumusan murid-murid. Sekarang kita dengar rumusan daripada cikgu pula. Okey, jadi apa yang cikgu harap anda belajar pada hari ini adalah tujuan. Tujuan kenapa cukai ini perlu dibayar. Okey, sebagai seorang individu yang bergaji, yang amanah dan jujur, yang ingin membantu dalam pembangunan negara kita. Jadi kita perlu bayarlah cukai. Dan juga anda ada dengar menstabilkan ekonomi. Menstabilkan ekonomi juga, jadi sebab itu kita kena bayar cukai. Dan selain itu, cikgu juga perkenalkan kepada anda beberapa jenis cukai pada hari ini. Yang paling famous, cukai pendapatan, income tax, cukai jalan, road tax, dan juga cukai tanah. Cukai tanah kemungkinan anda baru mengenali, ada sesuatu yang dipanggil sebagai cukai tanah. Tapi memang ada seperti untuk tanah komersial, di gudang-gudang, mereka kena bayar cukai tanah. Dan juga ingat, kalau anda tidak bayar cukai, anda boleh disabitkan dengan hukuman mengikut akta-akta yang telah ditetapkan. Jadi jadilah seorang warga negara yang prihatin, yang boleh membantu negara kita. Cikgu, kalau dia sewa kedai, dia kena bayar ke atau owner tapak tu yang kena bayar? Owner tapak yang kena bayar. So dia perlu cukai dan pintu. Cukai tersebut adalah cukai yang lain. Cukai namanya adalah cukai pintu. Itu dia bayar sewa tu itu, lah. Dia lain. Cukai pintu lain pula macam rumah cukai pintu. Ya, betul. Rumah ialah cukai pintu. Lepas tu tadi kita ada sebut perkataan SST, GST. Itu adalah cukai jualan dan perkhidmatan. Cukai jualan dan perkhidmatan pun ada beza. Jualan tu apa, perkhidmatan tu apa. Jadi itu semua adalah beberapa jenis cukai. Cukai jualan, perkhidmatan, cukai pintu anda akan belajar lebih lanjut dalam kelas anda nanti. Itu dalam subjek yang sama? Ya, dalam subjek yang sama. Tahun yang sama? Tahun yang sama. Baik. Sekarang ni
kita dah belajar tentang cukai, jadi harapnya tak ada yang lari daripada cukai lah. Betul. Sebab bila orang dengar pasal LHDN, pasal cukai, semua takut. Betul. Tapi sebenarnya bila kita kira balik, tak besar pun jumlah cukai yang perlu dibayar sebenarnya. Kalau ikutkan setahun. Betul. Sebab saya sendiri membayar cukai, mula saya takut. Tapi bila kita sendiri yang isi borang, segala pendapatan kita dalam tu, kita dapat balik keputusan dia macam sebenarnya banyak benda yang kita boleh kurangkan. Kita boleh kurangkan seperti gaya hidup. Seperti gaya hidup, kita membeli alatan senaman. Semua itu simpan resit semua tu. Okey. Lepas tu rawatan. Kita buat perubatan, kita beri rawatan, resit. Zakat. Lepas tu kita ada menderma. Menderma, resit semua tu simpan. Ya, dan sekarang ni bukan sahaja resit fizikal. Kalau macam cikgu kata secara mudahnya, untuk elak daripada dia punya dakwat dia hilang, boleh laminate. Betul. Tapi kalau zaman teknologi sekarang ni, kita kan selalu dapat resit secara email. Betul. Jadi e-resit. E-resit. Jadi itu pun lebih memudahkan. Betul. Lebih memudahkan. Lampirkan saja kan? Betul. Lampirkan sahaja. Tapi bila kita mengisi sistem taksiran itu, kita tak perlu lampirkan resit tersebut secara fizikal ataupun tak perlu tunjuk. Tapi mungkin satu hari mereka akan minta. Macam kawan saya sendiri, kawan cikgu sendiri, mereka minta resit untuk 4 tahun yang lalu. Mana nak cari? Mana nak cari resit tersebut. So jadi bila tak dapat nak cari resit tersebut, jadi cukai tersebut, kawan saya dikenakan penalti sikit. Dia kena bayar sedikit. Cukai tersebut. Jadi ingat, dia kena simpan lah. Ya, kena simpan resit. Dan Eli simpan resit untuk berapa tahun? 7 tahun. Very good. Bagus dah. 7 tahun anda kena simpan resit tersebut. Baik, banyak betul ilmu kita dapat hari ini bersama dengan Cikgu Sanggita dan juga murid-murid dari Sekolah Menengah Kebahasaan Raja Ali Kuala Lumpur berkenaan dengan cukai, percukaian. Jadi nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada cikgu. Betul, thank you so much. Okey, dan terima juga kasih. Sama-sama. Dan juga terima kasih kepada murid dalam talian. Harapnya segala info yang dikongsikan dapat manfaat kepada anda semua. Baiklah, kita nak berakhir di sini saja untuk teroka pada hari ini. Okey, boleh. Sehingga kita jumpa lagi pada hari yang lain. Assalamualaikum. Bye. Boleh lambai-lambai semua? Okey, mini love. Mini love.